Yang Berusaha Encik Muhammad Hazawabi bin Yusof, Pengetua Sekolah Menengah King Edward ke-7 Taiping. Yang dihormati guru-guru penolong kanan, yang dihormati guru-guru kanan, rakan-rakan guru dan para pelajar sekalian. Terlebih dahulu pihak sekolah ini merakamkan ucapan selamat kembali ke sekolah khusus buat semua para pelajar dan diharap pelajar-pelajar lebih bermotivasi di Peringkat 2 ini kerana kita sedang memasuki fasa penting mengikut kalender persekolahan khusus buat pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pada pagi ini, Jabatan Sains dan Matematik mengambil tempat di perhimpunan rasmi ini untuk melancarkan program Minggu Sains dan Matematik yang bertemakan Sains dan Matematik Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan ke Era Globalisasi. Sedikit info, beberapa aktiviti telah pun dijalankan bermula 28 Mei yang lalu seperti jejak maklumat biologi dan kuis Hot Science, dan yang mencuri tumpuan merupakan pameran sains dan matematik yang telah berjaya menarik minat ramai pelajar serta guru ke pameran tersebut. Tahniah diucapkan. Sila beri tumpukan. Meneruskan acara, majlis dengan segala sukacitanya menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Hazawabi bin Yusof, Pengetua Sekolah Menengah King Edward ke-7 Taiping untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua para pelajar setelah menghabiskan cuti persekolahan. Ada yang berjaya menghabiskan 14 hari cuti dengan jayanya. Ada yang, saya rasa ada yang berjaya menghabiskan cuti 7 hari, dan saya percaya ada juga di antara para pelajar yang hanya bercuti 3 hari. Jadi walaupun berapa hari anda semua bercuti, 3 hari, 4 hari ataupun penuh 14 hari, saya harap seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Alisha tadi, para pelajar sekalian pada hari ini, mulai hari ini dan seterusnya, menjadi lebih bermotivasi untuk meneruskan baki persekolahan yang masih ada, kurang lebih ada 5 bulan saja lagi. Dan kepada para pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5, sepatutnya pada tarikh-tarikh ini para pelajar sudah berusaha untuk memecut dan berusaha untuk menempatkan diri dalam kalangan pelajar yang terbaik dan juga cemerlang, terutamanya dalam peperiksaan. Dan pada pagi ini juga saya mewakili seluruh warga sekolah mengalu-alukan kehadiran 3 orang guru yang akan menjalani latihan praktikum di sekolah kita. Saya belum lagi berjumpa, tetapi ada 3 orang guru pelatih yang akan bersama kita mulai pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah dan juga penghargaan kepada Jabatan Sains dan Matematik yang diketuai oleh Puan Hajah Hariza kerana berjaya merancang, mengurus dan juga melaksanakan Minggu Sains Matematik pada tahun 2015. Berdasarkan pandangan kasar saya, Minggu Sains Matematik ini berjaya mencapai matlamat jikalau kita lihat daripada penyertaan dan juga kunjungan oleh para pelajar dan juga guru-guru. Dan saya ucapkan syabas, tahniah kepada semua guru dan juga para pelajar yang terlibat menggerakkan Minggu Sains Matematik pada tahun ini. Dan sesiapa saja yang menyokong ataupun dan juga yang beri semangat bagi menjayakan
majlis ini. Dan saya berpandangan aktiviti-aktiviti seperti ini sepatutnya dilaksanakan secara berkala, kerana bukan saja dia boleh mengekalkan minat para pelajar kepada sains matematik, aktiviti seperti ini juga berjaya menyokong pembelajaran dalam kelas selain daripada mendekatkan para pelajar kepada aplikasi sains matematik dalam kehidupan seharian. Dan walaupun pada hari tersebut saya tidak berada di sekolah, tetapi berdasarkan gambar-gambar yang dikirimkan kepada saya dapat melihat keseronokan, kegairahan para pengunjung kepada semua tempat yang telah diadakan aktiviti-aktiviti sempena Minggu Sains Matematik. Untuk makluman tuan-tuan, untuk makluman para guru dan para pelajar sekalian, ada orang takut dengan matematik, ada orang takut dengan sains, kerana stigma dalam pemikiran mereka mengatakan bahawa matematik ini susah, sains ini susah, dan menyukarkan tambah-tambah pula guru yang garang. Tetapi sebenarnya sains dan matematik lah yang banyak membantu kita dalam kehidupan, memudahkan kehidupan kita, sama ada dalam kehidupan seharian ataupun dalam kehidupan sebagai seorang pelajar, memudahkan para pelajar mempelajari ilmu dengan lebih berkesan, lebih mudah. Contoh yang saya boleh bagikan di sini, bagaimana para pelajar mempelajari pie chart, bar chart, dan juga akhir-akhir ini kita mula menggunakan apa yang dikatakan timeline. Tetapi para pelajar dan juga tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada tahu, mungkin belum mengetahui, sebenarnya orang yang mencipta statistik grafik ini yang berupa bar chart, pie chart dan sebagainya, line graph, ialah William Playfair, seorang jurutera berbangsa Scottish yang sangat minat kepada hal-hal yang berkaitan dengan matematik dan juga hal-hal yang berkaitan dengan construction. Pada abad yang ke-18, William Playfair telah memberikan idea beliau berkaitan dengan terjemahan sesuatu data dalam bentuk carta. Dan sampai sekarang ini kita masih lagi menggunakan carta-carta yang telah dicipta oleh William Playfair. Dan akhir-akhir ini juga pada tahun 2006, mulai 2006, negara kita mula mempromosikan, mewar-warkan salah satu cabang dalam matematik dan sains, iaitu elemen inovasi dan juga penciptaan 2006, sehingga terciptanya ataupun terlancarnya dasar inovasi negara. Dan sebenarnya inovasi dan juga penciptaan ini lebih kepada usaha untuk menjadi pemangkin kepada pembelajaran dan juga peningkatan kecekapan dalam pekerjaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar tengok di pentas pada hari ini, untuk hari ini kita tidak menggunakan rostrum yang biasa kita pakai. Saya minta supaya pada pagi ini, perhimpunan pada hari ini, kita menggunakan rostrum yang diciptakan khas oleh Encik Khairul dan juga beberapa pelajar. Dan hasil ciptaan Encik Khairul dan para pelajar yang terlibat, yang saya pegang ini, telah memenangi anugerah pingat perak dalam pertandingan inovasi sempena sambutan Hari Guru pada tahun 2015. Okey.
Dan ini sebahagian daripada sains, sebahagian daripada matematik. Kerana untuk mencipta sesuatu perkara seperti ini memerlukan pertimbangan dan juga pengiraan, berapa berat, berapa panjang, dan sebagainya, kayu apa nak pakai, apa lagi nak dikira dan sebagainya. Dan di sekeliling kita pada pagi ini pun, dalam kehidupan kita seharian pun, kita dikelilingi oleh banyak perkara yang dicipta oleh sains dan matematik. Pondok solar, jam tangan, kereta, telefon dan sebagainya. Hatta baju yang kita pakai pun hasil daripada ciptaan ahli sains. Jadi mengikut sejarah bagaimana ataupun bagaimanakah sains dan juga matematik ini berkait di antara satu sama lain. Pada zaman dulu, sebelum saintis mencipta ubat-ubatan, sebelum saintis mencipta segala bentuk peralatan, mereka terlebih dahulu melontarkan idea mereka dan membuat perkiraan di carta, di board. Diorang transfer semua masalah dan juga idea-idea itu kepada bentuk nombor matematik. Kemudian barulah ditafsirkan, barulah difikirkan tentang idea-idea yang boleh untuk menghasilkan peralatan-peralatan baru. Dan saya percaya dengan adanya minggu sains matematik seperti ini secara berkala, ataupun mungkin minggu-minggu lain, minggu-minggu bahasa, minggu kejuruteraan dan sebagainya, akan berjaya memotivasikan para pelajar serta berjaya menarik minat para pelajar terhadap bidang-bidang ini. Kerana pengalaman di sekolah selama 5 tahun ataupun 2 tahun bagi pelajar tingkatan 6 Perayu, pengalaman inilah sangat penting untuk memastikan para pelajar mendapat ilmu berkaitan dengan sains, berkaitan dengan matematik, berkaitan dengan kejuruteraan, berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan. Jadi saya harap dari semasa ke semasa para pelajar gunakanlah masa yang ada, gunakanlah kesempatan yang ada untuk menimba ilmu yang sebanyak mungkin untuk memastikan para pelajar lebih berjaya di masa akan datang. Dan akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan kepada para pelajar semua dan juga para guru juga bahawa pada bulan lepas peratus kehadiran kita, peratus kehadiran para pelajar ke sekolah sepanjang bulan 5 berada pada peratus 92.4%. Dan dan peratusan ini agak rendah berbanding dengan sasaran kementerian, iaitu 95% setiap hari. Walau bagaimanapun, sekolah kita tidak tergolong ataupun tidak dikelompokkan dalam sekolah-sekolah yang perlu dipantau, kerana masih ada sekolah yang peratusan kehadiran mereka, murid-murid mereka masih berada di bawah 90%. Jadi kepada para pelajar yang sentiasa mencukupkan peratus kehadiran kepada tahap 92.4% ataupun 92%, saya ucapkan tahniah. Dan saya harap kita berusaha untuk memastikan kehadiran para pelajar dan juga rakan-rakan para pelajar berada ataupun mencecah 95%. Kerana kehadiran para pelajar ke sekolah sedikit sebanyak memberi kesan kepada ilmu yang diperoleh. Bayangkan kepada mereka yang tidak hadir ke sekolah, sama ada malas ataupun kerana terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang negatif yang aktiviti-aktiviti negatif bersama rakan-rakan. Mereka yang tidak hadir selalunya tertinggal dalam pelajaran. Mereka yang tidak hadir selalunya
tidak dapat mengikuti apakah perkara-perkara baru yang telah disampaikan oleh para guru. Jadi kerana mereka tidak hadirlah menyebabkan mereka jauh ketinggalan. Tatkala rakan pelajar yang lain mula memecut untuk menempatkan diri sebagai pelajar cemerlang, masih ada pelajar yang jauh ke belakang, yang masih tidak jelas, yang masih tidak sedar, yang masih belum menguasai ilmu-ilmu asas dalam sesuatu subjek bagi tahun ini. Jadi saya menyeru kepada para pelajar yang ada di sini dan juga rakan-rakan pelajar yang tidak ada di sini pada hari ini ataupun tidak berada di perhimpunan pada ketika ini, supaya bermuhasabah diri, melihat kembali peranan dan juga keperluan hadir ke sekolah, berubahlah untuk menjadi pelajar yang lebih baik daripada masa-masa yang lepas. Jadi akhir sekali, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Minggu Sains dan Matematik Sekolah Menengah King Edward ke-7 bagi tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ketua atas ucapan sebentar tadi. Saya fikir tentu ramai tertanya-tanya tentang prop yang berada di atas pentas ini. Tetapi sebelum kita menyaksikan satu persembahan, di sini saya nak ambil kesempatan untuk menyampaikan dua perkara. Pertama, tentang rostrum ni. Mungkin pengetua lupa nak sebut tadi, rostrum ni jika kelihatan daripada depan macam tak ada apa-apa lah. Sebenarnya rostrum ini, dia istimewanya, dia kita boleh anggap sebagai rostrum mudah alih. Dibuat oleh Encik Khairul. Kalau kita nampak sini ada spring dia, cikgu-cikgu boleh lihat melalui Telegram yang akan di-download video bagaimana dia dibuka dan tutup, dan dia bila ditutup dia menjadi kotak yang boleh dibawa ke mana-mana saja untuk kita gunakan. Tidak seperti rostrum biasa yang besar yang terpaksa kita gunakan tenaga untuk mengangkatnya. Jadi inilah istimewa rostrum ini. Jadi kalau pada guru-guru yang nak tengok bagaimana ia beroperasi, Cikgu Khairul akan download dalam urusan rasmi dan kita boleh tengok videonya. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, seorang pelajar kita, Saudara Helmi Ashraf dari kelas 4 UPM, baru-baru ini telah mengalami kemalangannya, di mana beliau kehilangan lima jari kanannya akibat daripada terpotong dengan mesin jagung. Jadi ya, ada yang kelihatan ngeri dah, Cikgu Mili. Baik, kita faham, dan terima kasih kepada guru-guru yang telah melawat, Tuan Pengetua, PK kita, PK Koku, Puan Faridah Hanum, Puan Mazura, jika saya tak salah saya lah, Puan Suzy. Jadi kutipan akan bermula esok. Terima kasih. Warga King Edward sekalian, sebelum majlis pada pagi ini dilancarkan, saksikan persembahan sketsa. Mengantuknya. Letihnya badan. Esok ada pelajaran lagi. Badan letih, tak cukup tidur. Tidur dululah. Pada suatu hari di taman bunga yang indah sekali, wahai cik saintis, buat apa sini? Saya ramah-ramah terbang sana sini. Di taman bunga yang ceria ini, ada pelangi, ada matahari. Wahai ramah-ramah yang cantik sekali, saya teruja melihat taman ini.
Bunga-bunga yang harum mewangi membuatkan saya syok sekali. Saintis, oh saintis, mari lihat sini. Manis dan madunya enak sekali. Mari sama-sama kita coba rasa. Bagaimana rasanya? Nampak enaknya. Iya, rama-rama, saya kemari. Macam sedap je ni rama-rama. Yalah, rama-rama, sedap. Sedap lagi rama-rama. Sedapnya. Kenyangnya. Saintis. Kenapa ni? Kenapa ni? Oh gatal sana sini. Mengapakah jadi begini? Mengapa dan mengapa badanku gatal begini? Saya pun gatal lah saintis. Kenapa ke saintis? Gatalnya. Saintis. Wah, cuba tengok tu. Kenapa rama-rama? Kenapa? Cuba lihat betul-betul. Warna hijau. Ku lihat hijau. Bukan hijau lah rama-rama. Tengok ni. Bunga dah menjadi bunga lah rama-rama. Wah. Kejap. Saya rasa tu buah tembikar lah. Bukan, buah durian. Bukan. Ini manggis lah. Bukanlah. Mari kita lihat sama-sama dengan lebih dekat. Jom. Tengok ni lah. Ish. Apalah awak ni rama-rama? Salah saya. Buah betik rupanya. Buah betik lah. Apalah awak ni? Tengok ni. Apa yang jadi ni ya? Saya rasa bukan. Saya pasti. Peringkat yang pertama pendebungaan. Pendebungaan? Iya. Kemudian persenyawaan. Persenyawaan? Rama-rama. Persenyawaan dan kedua. Oh, macam mana tu? Saya akan terangkan. Sebelum tu, mari kita tanya kawan-kawan kita. Kawan-kawan semua, cuba teka. Apakah ini? Semua dah teka bukan? 1000 kali sayang, jangkaanmu meleset. Jawapan yang sebenar, gamit jantan, gamit betina. Bila mereka bertemu, ia disenyawakan menjadi zygot dan membesar menjadi buah. Rupanya saintis. Iya. Bijak awak saintis. Pastilah, saya kan saintis. Saintis, jom kita kembali ke tempat lain pula. Jom kita terbang bersama-sama. Awak nak terbang mana? Terbang sana sini. Wah, ada layang di sana. Jom kita lihat layang apakah itu. Jom. Ada nombor. Macam matematik aja. Saya rasa memang matematik lah rama-rama. Mari kita lihat nak apakah layangnya. Jom kita melangkah ke arah matematik. Apa mereka buat itu? Saya pun tak pastilah. Hebatnya mereka. Tak apalah, kita tengok sama. Mari tengok apa mereka nak berkata. Jom. Seronok juga melihat, dan mari kita menari bersama sambil melihat. Kan? Jom.
Wah, seronok lah. Bijak lah mereka. Kan, saya dah jatuh cinta dengan matematik. Alah, matematik. Yeay. Jom kita menari lagi lama-lama. Awak menari, saya terbang. Wah, bijaknya mereka. Baru saya tahu begini caranya permainan matematik. Betul, saya pun baru tahu. Macam seronok saja. Kan? Mereka buat apa lagi tu? Entahlah. Mereka kita tengok. Mereka selesaikan ke? Yelah. Mereka kan golongan bijak pandai. Usaha keras kecemerlangan. Betul. Pandai awak. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ya. Sekarang ni, kita dah tak guna jalan lah lama-lama. Habis guna apa? Kita guna highway. Kita guna lari lagi. Mari kita. Wah, kehidupan dengan nombor lah. Dengan nombor, alangkah bahagianya. Betul tu, seronok kan lama-lama? Seronok nombor ini. Nanti kita pun boleh main. Saya rasa permainan mereka ingin tamat lah wayang ini. Lah. Saya rasa saya macam ingin terbang pula ke tempat lain. Bagus idea awak. Kita habiskan dulu wayang ini. Sudah habis tayangannya. Seronoknya. Mari terbang ke sana pula. Tunggu saya. Apa itu? Apa tu? Macam R to the O to the K to the E to the T. Rocket. Apa pula Santi? Wah, seronoknya. Saya nak buat juga. Macam mana? R to the O to the K to the E to the T. Rocket. Mari kita lihat bagaimana dilancarkan. Mari. Wah, mereka pasang. Wah, mereka gunakan apa tu? Ada pam udara. Apa yang mereka nak buat ni? Mereka nak lancarkan. Mereka tengah senapak. Wah. Membekalkan udara dan akan dilancarkan sebentar lagi. Seronoknya. Kemampatan udara lah yang melancarkan roket ini. Tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi? Sudah pastinya tinggi. Tengok tu. Wah, sedang dilancarkan. Seronoknya. Mari kita dilancarkan. Tak sabarnya. Mereka hendak dilancarkan. 1, 2, 3. Tingginya. Seronoknya. Sangat seronok. Lama-lama mesti lagi seronok kalau kita boleh duduk dalam roket tu kan? Ya, betul. Ada satu lagi. Roket itu ke mana? Maklumat ke mana ni? Gemuruh jiwa saya. Jiwa saya pun gemuruh. Tiba-tiba je. Bagaimana? Bagaimana itu? Tak apalah. Maklumat sampai di mana? Ada 2 orang memakai baju putih. Siapa mereka? Siapa ya? Macam cantik je, macam comel je. Macam cantik, macam comel, macam cantik je. Macam bisa kulihat di mana ya?
Iyalah, saya pun rasa macam pernah lihat. Itu profesor apa? Saya dah ingat. Profesor siapa kan namanya? Itulah Profesor Ruzawani dan Profesor Fadlimah. Mereka ingin buat apa? Entah. Mari kita dekat dengan mereka. Silap mata? Mari kita lihat silap mata. Chemistry of love. Yes! Seronoknya. Di hatiku. Yes! Apa sedang buat tu? Saya pun tak pastilah Rama-Rama apa yang mereka cuba lakukan ni. Timbulnya tulisan berwarna. Seronoknya. Saya pun tak pastilah Rama-Rama apa yang mereka cuba lakukan ni. Timbulnya tulisan berwarna. Seronoknya. Magic. Orang kata ini adalah secret message. Untuk itu, majlis mempersilakan Puan Hajah Haliza binti Zainuddin, Guru Kanan Jabatan Sains dan Matematik untuk menjemput dan mengiringi Tuan Pengetua untuk menyelesaikan secret message tersebut. Dipersilakan. Ya, Pengetua akan dipakaikan dengan uniform untuk menyelesaikan masalah secret message. Dan baju itu nyam-nyam dengan Tuan Pengetua. Ya. Nampak dah macam Profesor. Profesor Muhammad Hazawawi. Sila beri tumpuan ke layar yang akan diselesaikan masalah ini oleh Tuan Pengetua. Rama-Rama dan Profesor tolong jauhkan sikit, pelajar nak tengok. Kimia apa? Tak nampak. Kimia 95% lah, hampir selesai secret message. Dan saya minta pelajar menyebut apa yang terpapar di layar itu. Jika nampak sekarang, boleh sebut semua. 1, 2, 3. Terima kasih. Kimia dulu, kini dan selamanya. Okey, dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan sekali lagi Tuan Pengetua untuk melancarkan Hindu Sains dan Matematik Sekolah Menengah King Edward ke-7 Taiping bagi tahun 2015. Dipersilakan.